Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Baiklah, saya Muhammad Faizal Helmi bin Hafid selaku pelajar bagi option 5 PISMP Pendidikan Jasmani 1 akan menerangkan tentang subjek Inovasi Digital PJMS 3152. Dalam subjek ini saya akan menerangkan tentang perancangan awal saya untuk mewujudkan satu inovasi digital tentang satu permainan. Tajuk inovasi digital saya adalah e-botam. Mesti semua tertanya-tanya, e-botam ini adalah apa sebenarnya? E-botam adalah singkatan bagi e-bola tampar. Mesti semua tahu kan tentang sukan bola tampar. Sukan bola tampar ini adalah satu sukan yang sangat terkenal lah di Malaysia dan di sekolah rendah maupun sekolah menengah. Inovasi digital yang akan saya buat adalah berbentuk interactive learning menggunakan medium PowerPoint, di mana kita menggunakan hyperlink, animasi, GIF dan persoalan-persoalan yang menarik dalam PowerPoint yang akan dibuat. Yang ketiga adalah menggabungkan dua elemen, iaitu penambahan ilmu pengetahuan dan permainan. Dari segi penambahan ilmu pengetahuan, kita akan letak sedikit tentang sejarah bola tampar, teknik-teknik dalam permainan bola tampar dan sebagainya. Dari segi permainan pula, kita akan letak game lah dalam e-bola tampar ini. Yang keempat ini kita dapat lihat ialah inovasi boleh digunakan sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Jadi inovasi e-botam ini sangat sesuai dipakai di sekolah rendah maupun sekolah menengah. Kerana kebiasaannya di sekolah rendah ataupun sekolah menengah ada permainan bola tampar. Seterusnya khas untuk mata pelajaran pendidikan jasmani ialah sukan bola tampar mestilah sukan untuk pendidikan jasmani, untuk kesihatan tubuh badan dan kecerdasan otak. Jadi sukan yang diterapkan dalam inovasi ini ialah sukan bola tampar. Inovasi ini boleh digunakan dalam bilik darjah, perpustakaan dan makmal komputer lah. Sebab dia memerlukan penggunaan komputer riba untuk membuka PowerPoint ini. Seterusnya, rasional inovasi digital yang akan saya cipta adalah memotivasikan pelajar untuk terus mempelajari sesuatu yang baru. Kenapa mempelajari sesuatu yang baru? Kerana kebiasaannya guru pendidikan jasmani ini melakukan aktiviti di luar kelas seperti di padang, di kort bola tampar, di kort badminton, di dewan tertutup, dewan terbuka. Jadinya dengan mempelajari sesuatu yang baru ni, murid-murid akan menjalankan proses PDP di dalam kelas, perpustakaan ataupun sebagainya, di mana hanya menggunakan komputer riba dan LCD untuk ditunjukkan kepada murid. Jadinya murid-murid akan berkembang, yang mana pendidikan jasmani bukan hanya dijalankan di luar kelas tapi boleh dijalankan di dalam kelas juga. Baiklah, yang kedua kita dapat lihat ini meningkatkan kepantasan dalam pemikiran strategik dan penyelesaian masalah. Contohnya, sebagai contoh, pada hari tersebut cuaca agak kurang baik, di mana hari hujan, hari terlalu panas. Dan seperti kita tahu sekarang ni COVID-19, yang mana negara kita dilanda COVID-19 yang agak teruk dan aktiviti kurikulum terpaksa ditangguhkan. Jadi dengan inovasi e-botam ini, guru pendidikan jasmani boleh menjalankan proses PDP seperti biasa di dalam kelas, hanya dengan menggunakan komputer riba dan projektor. Seterusnya, yang ketiga yang kita dapat lihat meningkatkan koordinasi antara tangan dan mata. Dalam permainan sukan bola tampar ini hanya menggunakan tangan dan mata. Kerana apa? Dengan tindakan refleks antara tangan dan mata dapat meningkatkan kemahiran dalam sukan bola tampar. Yang keempat, meningkatkan pencapaian dalam satu mata pelajaran. Ialah bukan pelajaran seperti matematik, sains, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, KHB je penting. Pendidikan jasmani ni yang paling penting. Sebab apa? Ia menerapkan tentang kecergasan tubuh badan. Jika murid tidak cergas di dalam kelas, maka murid-murid tidak akan dapat belajar dengan selesa. Dan juga kecerdasan otak juga terganggu. Yang kelima adalah permainan wujud dalam sebahagian masa dalam pembelajaran. Pembelajaran perlulah ada sedikit gurauan, yakni dari segi inilah permainan kan. Jadi murid-murid tidak akan bosanlah dengan pengajaran yang diajarkan oleh guru. Yang keenam adalah meningkatkan kemahiran kognitif, termasuk kemahiran ruang dan fizikal. Dengan menggunakan e-botam ini, guru boleh menggunakan ruang dalam kelas dengan sebaik mungkin. Seperti guru akan mengalihkan meja ke tepi dan murid-murid akan melakukan sedikit demo yang mana dilihat video yang terkandung dalam e-botam ini. Dan dari segi fizikal pula, murid-murid akan menggunakan fizikal untuk melakukan demo dan akan merangsang kecergasan tubuh badan yang baik. Seterusnya, semasa dalam proses untuk saya menyiapkan inovasi digital e-botam ini,
banyak masalah-masalah yang timbul. Antaranya ialah dari segi jaringan internet, di mana jaringan internet yang terhad untuk mencari maklumat di internet sehingga terpaksa melanggar internet sendiri. Kawasan tempat pengajian saya mempunyai masalah internet sedikit. Jadi kami terpaksa menggunakan internet sendiri dan melanggan menggunakan duit sendiri. Dan itu akan menambah kos kos dalam hidup. Yang kedua adalah bahan-bahan yang terhad disebabkan COVID-19 semakin meluas pada masa kini. Kebiasaannya untuk mencari bahan ni kita akan merujuk kepada perpustakaan, tempat-tempat library, dan mungkin kita akan jumpa pensyarah. Jadi disebabkan COVID-19 ni, jadi bahan-bahan hanya dicari melalui internet sahaja. Dan yang ketiga ialah gangguan persekitaran seperti bunyi bising yang mana mengganggu emosi pencipta inovasi. Yalah, bukan persekitaran kita sentiasa baik mungkin sebab tempat kawasan pengajian berada di sebelahan dengan jalan raya. Mungkin bunyi tayar kereta meletup, tayar lori meletup, bunyi horn dan sebagainya. Baiklah, objektif penciptaan inovasi saya adalah yang ini pertama, yang ini mengaplikasikan konsep teori amalan dan perkembangan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi kita akan menerapkanlah sedikit teknologi dalam pendidikan dan dalam pengajaran dan pembelajaran semasa di dalam kelas dan di sekolah, khususnya untuk sekolah rendah lah. Okey, yang kedua ialah mengintegrasikan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Ialah kita guna e-botam, iaitu menggunakan teknologi TMK, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Dan yang ketiga adalah menghasilkan media pengajaran secara berkesan. Bukan sahaja pengajaran secara amali itu berkesan. Mungkin dengan cara e-botam ini, mungkin pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan lagi. Yang keempat kita dapat lihat, iaitu meningkatkan semangat penyelidik bagi menerokai pendekatan pengajaran pembelajaran yang terkini. Yalah, murid-murid pun dah bosan dah dengan pengajaran yang biasa. Jadi mungkin dengan inovasi digital yang menggunakan teknologi-teknologi moden ini akan merangsang semula pemikiran murid-murid agar lebih kreatif, inovatif. Baiklah. Seterusnya, kumpulan sasaran inovasi ini adalah inovasi ini dicipta adalah khas bagi murid tahun 3 bagi mata pelajaran pendidikan Ismani. Kalau kita dapat lihat sebelah tu, murid-murid akan berkumpul di kod bola tampar ataupun inilah di dalam kelas lah. Dan mereka akan mengetahui tentang permainan bola tampar melalui gambar dan video yang terkandung dalam e-botam. Okay. Terdapat banyak kepentingan projek inovasi ini. Yang pertama kita boleh dapat lihat, iaitu membolehkan sesuatu pekerjaan menjadi lebih mudah dan menjimatkan masa dalam bidang pendidikan dengan penggunaan alat seperti komputer. Jadi ni guru tidak perlu, kalau biasa kita pergi sekolah, okey cikgu suruh beratur kat luar, beratur je dah 5 minit. Okey, jalan pergi padang dah 5 minit, dah 10 minit. Biasanya bagi subjek pendidikan Ismani ni, pelajaran hanya selama setengah jam. Jadi guru hanya masuk, bawa komputer tiba, masuk guna komputer tiba dan buka komputer. Okey, hari ni kita akan belajar tentang e-botam. E-botam ni apa? E-bola tampar. Jadi mudah. Guru akan di situ akan menjimatkan sedikit masa lah. Yang kedua, iaitu inovasi digital dapat melicikkan proses pengajaran dan pembelajaran. Jadinya segala masalah di sekolah tu dari segi cuaca lah, terutamanya kalau jika murid-murid tak dapat laksanakan lah mata pelajaran pendidikan Ismani di luar, jadi dengan pengajaran di dalam kelas akan menjadi lebih bermakna lah. Yang ketiga, ini mengelakkan berlakunya ketidakfahaman atau salah tafsir terhadap konsep melalui deria melihat, mendengar atau menyentuh. Dan dalam e-botam ini kita akan letak sedikit video tentang teknikal dan tentang permainan bola tampar lah. Jadi tidak akan berlaku salah faham lah dalam menyampaikan ilmu itu. Yang keempat lah, kaedah pengajaran pembelajaran ICT oleh guru juga mampu memberi kelainan dan kebaikan kepada kaedah mengajar. Kalau kita tengok kaedah mengajar sekarang, kita hanya menggunakan papan putih. Okey, cikgu tulis, okey tulis. Papan hitam dah tak ada kot sekarang. Jadi kita guna papan putih, ini kita guna marker, kita akan tulis macam tu. Jadi dengan menggunakan kaedah ICT ni, dia akan lebih merangsang lagi pemikiran murid-murid lah untuk berfikiran lebih kritis dan kreatif. Okey, kos anggaran sahaja kos untuk projek inovasi ini adalah yang pertama adalah saya menggunakan CD dan bekas CD hanya RM2.50 yang di mana saya hanya beli di kedai runcit, dan juga kertas A4. Kertas A4 ni untuk orang panggil
cara menggunakan inovasi saya akan tulis cara inovasi jadi keseluruhannya adalah RM7.50 sahaja. Okey, terus kita akan tengok pelan projek inovasi saya, cartagan saya. Okey, kalau kita tengok minggu pertama saya akan melakukan sedikit mengenal pasti projek dan pemilihan projek masalah. Di minggu kedua saya akan gabungan antara pemilihan projek masalah dan mengumpul data. Dan di minggu ketiga pula akan ada sedikit mengumpul data dan penetapan objektif. Okay, minggu keempat pula. Minggu keempat kita dapat lihat itu saya mengambil dalam minggu keempat separuh daripada minggu keempat saya menggunakan untuk cadangan penyelesaian. Dan dalam minggu keempat juga saya menerapkan tentang persembahan dan persetujuan pihak pengurusan, di mana saya akan berjumpa lecturer ataupun mensyarah untuk mendapat persetujuan tentang inovasi saya. Okey, di minggu yang ke-6 minggu ke-5 saya akan pelaksanaan projek. Di minggu inilah di minggu ke-5 saya akan melaksanakan projek yang akan dibina lah. Dan seterusnya penilaian dan pemantauan akan dibuat dalam minggu ke-6 dan akhirnya adalah penyeragaman di minggu yang terakhir, di mana akan boleh dijual lah dan dipasarkan secara meluas. Baiklah, kita nampaknya kita dah sampai kepada akhirnya. Jadi kesimpulan yang dapat dibuat di sini adalah kita lihat bahawa setiap pembaharuan dalam bidang pendidikan pasti akan berimpak yang terbaik bagi setiap pelajar. Jadi guru-guru ni perlulah berfikiran kreatif dan inovatif lah untuk memastikan yang pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan dan terbaik untuk murid-murid yang akan datang. Dan dengan adanya permainan digital seperti ini dapat lagi meningkatkan minat dan menjadikan pelajar-pelajar ini lebih berkeyakinan dalam melakukan sesuatu serta tidak takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Jadinya bila guru ni mengajar dalam inovasi digital, dalam menggunakan digital dan ICT, jadi murid-murid balik dia akan terokai benda itu. Sebab dia tahu, oh kelainan jadi benda ni. Okey. Jadi unsur triological yang terkandung dalam inovasi saya adalah, kalau tahu, triological ini adalah sekumpulan manusia mengorganisasi tugas, usaha dan aktiviti mereka ke arah penciptaan sesuatu artifak pengetahuan atau amalan. Okey, dari segi lain, pembelajaran triological objek yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Jadinya dengan adanya e-bottom ini, murid-murid akan pelajari dan segi koordinasi mata dan tangan tadi. Jadinya bila jadi begitu, penggunaan tangan akan lebih baik dan cara untuk melihat fokus murid akan lebih baik dan ia akan digunakan dalam kehidupan seharian seperti contoh melintas jalan untuk balik pulang ke sekolah. Jadinya koordinasi mata sangat bermakna dalam bagi seorang murid. Saya rasa sampai itu sahaja daripada saya untuk proposal ataupun kertas cadangan inovasi digital tentang e-bottom tadi. Jadi saya rasa sampai sini sahaja. Jika ada soalan boleh terus berhubung dengan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.